menurut fahaman yang benar. Tak cepat sesatkan. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak cepat sesatkan orang, tak cepat kufurkan orang. Ya. Kalau orang itu ekstrim, dia tengok orang baca Yasin malam Jumaat ni, kata ini budaya Hindu. Orang yang mengadakan maulid untuk menyambut kegembiraan di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tiru orang Kristian ni, bergembira di atas birthday of Jesus. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha'. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik was'amil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba rasulik. Allahumma iftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan. Yang berada di antaranya selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin musliman yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, syukur kita pada pagi duha yang berbahagia ini kita dihimpunkan dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kita dengan kitab yang baru, iaitu Syama'il Muhammadiyah. Sebelum ni dah pernah belajar tak kitab ni? Sudah khatam? Syama'il Tirmizi, Ustaz Yusaini, sampai daripada kulit ke kulit sudah khatam Syama'il Tirmizi. Baru khatam ke? Dah lama dah. Ya, 2010 2015. Saya ada cadangan sebab Ustaz Yusaini bawa Syama'il Tirmizi, ya, Imam Tirmizi punya kitab. Oh, okey. Saya ada dalam fikiran untuk guna Syama'il yang lain, kitab daripada ulama yang lain, bernama Syekh Yusuf Nabahani, ataupun saya mungkin nanti saya cadangkan kepada Puan Salwa. Puan Salwa tak ada, ya? Oh, kuarantin, balik umrah. Oh, baik-baik. Tapi hari ni kita akan start dululah. Kita akan start dulu dalam hadis pilihan, mana hadis pilihan. Kemudian nanti apa kitab yang saya fikirkan yang sesuai, sebab ini genre ilmu Syama'il berkenaan dengan Rasulullah ni. Ada genre ilmu yang lain dipanggil keistimewaan yang khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada ilmu dalail, tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua tu ilmu yang berbeza.
Semuanya mengenai Rasulullah SAW, ilmu yang berkaitan khusus dengan Rasulullah SAW. Yang berkaitan dengan khusus Rasulullah ada 4 ilmu, 4 ilmu. Yang pertama dipanggil ilmu sirah. Ilmu sirah rasanya sudah ada kot, dah ada pengajiannya, guna kitab apa? Ustaz Zamri, kitab sirah karangan Syekh Buti, Fiqh Sirah maksudnya. Itu memang terbaik lah kitab tu, Fiqh Sirah. Ilmu sirah, Yang pertama ilmu sirah, yang kedua ilmu syama'il. Yang ini ilmu syama'il. Ilmu syama'il berkaitan dengan personality Rasulullah SAW, daripada segi watak baginda, apakah ciri-ciri yang dimiliki baginda, kriteria, apakah sifat-sifat rupa paras Nabi SAW, bentuk fizikal Rasulullah SAW, cara Rasulullah, cara minum, cara makan, cara tidur, cara duduk, cara jalan, cara bercakap. Itu semua ilmu syama'il. Dia berkaitan dengan identiti, personality, sahsiah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dipanggil biografi. Cuma saya tak tahu biografi ni sesuai untuk ilmu sirah atau ilmu syama'il. Biografi ni lebih ilmu sirah. Tapi biodata itu sesuai untuk ilmu syama'il. Sebab biografi ni dia lebih luas kan, biografi. Sebab ilmu sirah ni memang riwayat hidup Nabi SAW daripada awal sampai akhir. Itu ilmu sirah. Itu yang pertama tadi, ilmu yang pertama sirah. Itu dia merangkumi riwayat hidup Nabi SAW daripada awal sampai akhir. Itu kita panggil biografi. Ilmu syama'il ni kita kata ilmu biodata lah, ilmu sahsiah Nabi SAW. Ni hadis-hadis ni tebal macam bab-babnya tu, macam mana Rasulullah bercelak, macam mana rupa paras Nabi, uban Rasulullah, rambut Nabi macam mana kan? Cara Rasulullah ketawa, cara baginda bergurau, cara Nabi tidur, tempat tidur Nabi. Itu ilmu syama'il. Yang ketiga dipanggil ilmu dalail. Ya. Kak rasa elok teruskan dengan kitab syama'il ni, sebab tu ramai juga orang baru yang kelas kita sekarang ni, ramai orang baru. And then bagi secara peribadi lah, bagi Kak memang suka dan elok di revise balik kan. Okey. Sebab ini pasal kepribadian Rasulullah kan? Ya. Semua orang pun kena tahu kan, Syama'il kepribadian. Cinta. Betul. Tak kenal tak cinta kan. Betul. InsyaAllah baik. Sebab kami amal IJK, Simak memang dah bincang, kalau boleh nak Tirmizi juga. Okey, tak ada masalah. Terima kasih Ustaz. Boleh. Jadi yang kedua ni ilmu syama'il. Yang ketiga dipanggil ilmu dalail. Ilmu dalail, ilmu tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda kenabian ni, ilmu ni jarang dibuka. Sebab kebiasaannya tempat pengajian ilmu sirah, ilmu syama'il lah. Biasa orang nak cover ni dulu, ilmu sirah, ilmu syama'il. Biasa tanda-tanda kenabian pun tebal juga sebenarnya. Kalau dalam kitab bahasa Arab itu, Imam Baihaqi 4 jilid kitabnya Dalailun Nubuwah, tanda-tanda kenabian. Apa tanda Nabi SAW tu utusan Allah? Apa alamat yang baginda ni pilihan Allah, memang pilihan Tuhan yang mencipta alam ni, jadikan baginda sebagai perantaraan untuk sampaikan mesej Tuhan pada kita. Apa tanda yang ada pada dia? Itu tanda-tanda kenabian. Tapi ada dalam bahasa Melayu, ada yang diringkaskan dalam bentuk ringkasan, ada dipanggil tanda-tanda kenabian lah. Kitab tersebut tanda-tanda kenabian, alamat kenabian.
Itu yang ketiga. Yang keempat dipanggil sebagai ilmu khasais. Ilmu khasais. Khasais daripada perkataan khas ataupun khusus. Ya, ini ilmu berkenaan dengan keistimewaan khusus yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara unik dan tunggal. Yang keistimewaan itu tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Allah Ta'ala curahkan hanya pada Nabi sahaja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Ini Imam Sayuti 2 jilid kitabnya Khasaisul Kubra. Khasaisul Kubra. Dalam dia hadis-hadis berbincang berkenaan apakah yang menjadi keistimewaan khusus. Di lain tanda-tanda kenabian ni lebih umum. Tanda-tanda kenabian ni lebih khusus lagi, keistimewaan khusus. Hanya yang khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini pun ada dalam bahasa Melayu, ringkasan, secara ringkasan. Terjemahan kitab Imam Sayuti tadi saya tak pernah jumpa lah. Cuma ringkasan tu biasanya tajuknya keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, insya-Allah kita akan seperti mana yang dimaklumkan oleh AJK, kita akan gunakan kitab Imam Tirmizi untuk pengajian Syama'il ini. Kepada yang sudah mempelajarinya, ia jadi sebagai suatu ulang kaji. Tambahkan lagi. Sebab yang kita dah belajar sebelum ni pun mungkin kita dah terlupa dah. Dan mungkin kalau yang kita ingat pun mungkin pengajian ni ada tambahan-tambahan maklumat yang lain, insya-Allah taala. Baik, sebelum tu mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada Imam At-Tirmizi rahimahullah, dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu cetakan apa yang ada tu, cetakan mana? Ya, penerbitnya. Penerbit. Ya. Telaga Biru. Telaga Biru bukan Malaysia ke? Versi terjemahan. Oh, dia punya. Tak apa, saya pakai semua lebih kurang sama je. Hadis yang pertama dia lebih kurang sama je. Cuma nanti kalau waktu akan datang mungkin kita seragamkan lah. Kita seragamkan. Cuma saya tak pasti saya ada tak kopi yang ni, yang Telaga Biru. Nanti saya tengok ada banyak perbezaan tak. Baik, kita mulakan dengan bab yang pertama, bab maja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang pertama menerangkan mengenai fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rupa paras Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi melalui hadis-hadis kita dapat mengetahui rupa paras Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat tahu bentuk muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Sanusi rahimahullah mengatakan seseorang yang ingin mendatangkan impak ataupun kesan yang mendalam pada jiwanya ketika dia berselawat ke atas Rasulullah SAW, itu dianjurkan untuk dia membayangkan rupa paras Nabi Muhammad SAW. Imam Sanusi dalam kitabnya Aqidatus Sughra, Syarah Aqidatus Sughra kitabnya, beliau mengatakan untuk seseorang mendapatkan kesan yang lebih mendalam dalam lubuk jiwanya ketika dia berselawat ke atas Rasulullah SAW ialah dengan dia membayangkan rupa paras Nabi SAW ketika dia berselawat. Sambil berselawat, sambil membayangkan rupa paras Nabi SAW. Persoalannya,
bagaimana kita nak membayangkan rupa paras Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tak pernah jumpa baginda. Kita tak hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak bayangkan, adakah ada jalan untuk kita tahu bagaimana rupa paras Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, ada jalannya, iaitu dengan mempelajari ilmu syama'il. Ke dalam ilmu syama'il itu, pada bab yang pertama sahaja menerangkan dengan terperinci berkenaan dengan rupa paras, wajah, kening, hidung, pipi, tulang baginda, bahu baginda, dada baginda, tengah perut baginda, abdomen baginda, kaki baginda, sendi-sendi baginda, gigi baginda sallallahu alaihi wasallam, diterangkan secara terperinci. Uban rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita dapat sekurang-kurangnya dapat membayangkan sedikit sebanyak, dapat bayangan sedikit sebanyak, ya. Dan dan juga seseorang bermimpi, katakan seorang itu bermimpi, katakan dalam mimpi itu, insting mimpi itu ataupun pemberitahuan dalam mimpi itu kata ada seorang lelaki ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mimpi itu kita bermimpilah, kita bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejauh mana kita nak dapat tahu bahawa yang kita nampak ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wajah yang kita nampak di dalam mimpi tersebut ini adalah Rasulullah, bukan yang lain, ya. Kerana syaitan tidak dapat menyerupai Rasulullah, ya. Tetapi syaitan boleh menyerupai wajah manusia tampan yang lain, lalu dia mengaku aku Rasulullah, boleh. Jadi dalam mimpi ni, kalau ada orang kata aku Rasulullah, jadi boleh jadi iya, boleh jadi tidak, ya. Sebab syaitan boleh menyerupai wajah yang lain. Syaitan tidak boleh menyerupai wajah Rasulullah. Kalau mereka cuba untuk menyamar dengan wajah Rasulullah, mereka akan terbakar, ya. Jadi yang mereka boleh datang dalam mimpi kita ni untuk jumpa roh kita ni. Alam mimpi ni alam perjumpaan roh. Roh kita yang menyaksikan, yang nampak. Jadi bagaimana nak differentiate bahawa ini adalah benar-benar Rasulullah? Kalau nampak wajahnya lah. Kalau tak nampak wajah, ya, kalau tak nampak wajah, sekadar luaran sajalah, kan? Daripada segi saiz badan dan ketinggian badan, itu pun dibagi tahu dalam kitab syama'il, kan? Saiz badannya, bahunya, bidangnya macam mana. Sebab kadang kita tak nampak wajah, tapi kita nampak daripada belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At least ada juga bagi tahu macam mana bentuk belakang badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi kalau nampak wajah, hidungnya ada bagi tahu macam mana, pesek ke mancung. Wajahnya, warna kulit Rasulullah tu bagaimana, ada. Jadi dengan mempelajari ilmu syama'il, sekurang-kurangnya kita dapat membezakan adakah ini benar-benar Rasulullah SAW seperti mana yang disebutkan di dalam hadis, ataupun berlainan. Jika berlainan tu boleh jadi bukanlah, boleh jadi makhluk lain lah yang cuba nak menyamar dan mengaku dirinya Rasulullah, ya. Dan fakta bahawa para sahabat merekodkan terperinci berkenaan dengan rupa paras Nabi SAW nak bagi tahu bahawa ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bukan sekadar ilmu yang berkaitan macam mana cara nak beribadah semata-mata, tetapi agama ini juga merangkumi pengenalan kita kepada diri Rasulullah SAW itu sendiri. Kalau berkenaan diri Rasulullah tidak penting, maka para sahabat hanya meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan solat, puasa, zakat, haji, ataupun akhlak-akhlak yang baik Nabi SAW. Tidak perlu nak merekodkan periwayatan berkenaan dengan rupa paras Nabi SAW. Kalaulah para sahabat
memikirkan bahawa cukup kita bagi ajaran-ajaran sajalah. Buat apa nak bagi tahu berapa uban ada pada diri Rasulullah? Bukan ada kena mengena dengan agama kita. Kalau sahabat fikir macam tu, kita tak tahu berapa uban pada diri Rasulullah SAW. Kita tak tahu macam mana macam mana rambut Rasulullah SAW tu, banyak uban ke tak banyak uban ke, macam mana, tak dapat bayangkan ya. Tapi agama ni ada bersekali dengan pengenalan kita kepada pembawa syariat itu sendiri. Daripada satu sisi ajaran syariat yang Rasul ajarkan kita macam mana cara nak beribadah, macam mana nak takarub kepada Allah ya, jalan ibadah. Daripada satu sisi yang lain, siapa yang pembawa syariat tu? Siapa yang mengajarkan kita akidah? Siapa yang mengajarkan kita syariat? Siapa yang mengajarkan kita akhlak? Siapa yang mengajarkan kita adab? Siapa dia? Jadi pengenalan kepada siapa baginda itu akan menyebabkan kita bertambah cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tambah cinta. Agama kita ini, peramalan agama adalah berserta dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kesempurnaan iman itu tidak akan terjadi selagi seseorang itu mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada seluruh manusia yang lain, termasuk ibu bapa dan anak-anaknya. Seperti mana sabda baginda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kamu wahai umatku selagi aku dicintai olehmu melebihi cintamu kepada ibu bapamu, cintamu kepada anak-anakmu, dan cintamu kepada seluruh manusia kesemuanya. Jadi pintu kepada cinta itu adalah pengenalan. Tambah kenal, tambah cinta. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Itu bukan sekadar pepatah, tapi memang itu secara lumrahnya, secara kaedahnya memang begitu. Jadi sebab tu manusia ni disuruh menuntut ilmu. Sebab dengan menuntut ilmu tu kita semakin mengenal Allah. Semakin mengenal Allah, semakin cinta Allah. Semakin menuntut ilmu, semakin kita mengenal Rasulullah. Semakin mengenal Rasulullah, semakin cinta Rasulullah SAW. Dan cinta itu adalah pelengkap dan juga penyempurna dalam peramalan agama kita. Cinta ya. Jadi kenal merupakan pintu cinta. Dan untuk kenal, macam mana nak kenal? Inilah antaranya ilmu-ilmu yang membawa kita kepada penambahan pengenalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basically ada 4 ilmu yang berkaitan dengan diri Rasulullah. Yang pertama dipanggil ilmu sirah, yang kedua dipanggil ilmu syama'il, yang ketiga dipanggil ilmu dalail, dan yang keempat dipanggil ilmu khasais ya. Mudah-mudahan khatam kitab ni kita pindah ilmu dalail. Habis ilmu dalail kita pindah ilmu khasais ya. InsyaAllah ta'ala. Baik, hadis yang pertama, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'in wala bil qasiril mutaraddid wala bil abyadil amhaq wala bil adami wala bil ja'dil qatad wala bis sabiti ba'athahu Allah ala ra'si 40 sanah fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sya'ratan bayda. Jadi dalam hadis ni banyak nombor dibundarkan. Kadang orang Arab dia suka cakap suatu nombor tu dibundarkan. Apa maksud dibundarkan? Digenapkan. Itu maksud dibundarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang terlalu tinggi, namun bukan juga terlalu pendek. Tetapi sederhana di kalangan kaumnya. Itu nanti akan diterangkan kemudian, ada hadisnya. Baginda mempunyai ketinggian sederhana. Kalau mengikut kajian daripada mantan mufti Mesir, Syekh Ali Jumaah, dia mengatakan ketinggian Rasulullah yang sederhana pada kaumnya, kaum Arab ketika itu adalah 1.9 meter, 1.9 meter.
Jadi Syekh Ali Jumaah mengatakan ketinggian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 1.9 meter. Tinggi tak? Ketinggian saya berapa ya ketinggian saya? 18 something. Saya 1.8 something. Daripada kalangan orang Melayu, saya agak tinggi sedikit ya. Padahal saya orang Jawa. Ya, ada belah mak ada keturunan Arab, jadi dapat genetik Arab sikit lah. Dan kalau saya pergi Yaman, saya pun agak lebih tinggi daripada orang Arab sana. Orang Arab Yaman. Dan tapi kalau yang proper Arab-Arab, ada yang memang lebih tinggi dari saya ya, ada Arab yang lebih lampai orang Arab ya. Walhasil ini ketinggian saya. Maksudnya Rasulullah lebih tinggi sikit. Rasulullah lebih tinggi. Tetapi pada zaman itu ada sahabat yang lebih tinggi, ketinggiannya mencecah 2 meter dan 2 meter lebih. Ada yang sampai sama dengan unta, pungkul unta tu sama tinggi. Memang ada tinggi lampai sahabat Nabi yang lain. Dan ada yang lebih rendah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud Rasulullah ni average, sederhana. Yang sederhana di kalangan kaumnya pada ketika itu, bagi dia berada pada average itu. Menariknya mempelajari syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin kita mengkaji, semakin kita mendapati bahawa setiap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ianya tergambar pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intipati ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita, hal itu ianya terjelma pada diri Rasulullah SAW secara rupa paras, secara fizikal baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa yang baginda ajar tu, perkara itu tak terpisah daripada diri baginda. Benda itu menjadi suatu identiti baginda, ajaran itu menjadi suatu jati diri baginda, ataupun ia menjadi suatu pengalaman peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin saya dapati ajaran Nabi, konsep-konsep yang dibawa oleh Rasulullah, semuanya tak terpisah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ada pada diri Rasulullah. Contohnya dalam konteks perbicaraan kita ini, supaya kita lebih faham apa yang saya nak maksudkan ni. Contohnya Rasulullah mengajarkan kita kesederhanaan. Sederhana ni, ini adalah kriteria agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama yang terbaik adalah agama yang sederhana. Sederhana ni dia berada pada tempatnya yang tepat. Dia tidak terlalu ekstrim. Dan tidak terlalu longgar. Tapi berada pada tempatnya yang sesuai, pada tempatnya yang balance, yang tepat ya. Itu adalah ajaran Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka umatnya untuk melakukan sesuatu dengan sederhana ya. Jangan terlalu ekstrim dan jangan pula terlalu longgar, tetapi berpada-pada, sederhana. Dan ajaran itu ada pada rupa paras Nabi SAW. Daripada setiap segi, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, Nabi SAW tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu ekstrim ke sana, tidak terlalu ekstrim ke sini, tetapi sederhana. Hatta rupa paras Nabi SAW yang sederhana itu, fizikal Rasulullah yang sederhana itu, melambangkan ciri agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Umat ini pun jadi umat yang terbaik, antaranya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasatiyah ni, ini intipati ajaran Nabi. Wasatiyah, kesederhanaan dalam Islam, ya. Jadi umat ini jadi umat yang terbaik kerana umat ini umat pertengahan. Ulama yang berada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah sentiasa dalam pertengahan. Kita tak terlalu ekstrim, tak terlalu. Contohnya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil pendekatan seseorang itu seorang itu jika pada zahir perkataannya itu nampak macam dia terseleweng, Ahlus Sunnah wal Jamaah tak cepat kafirkan dia, tak cepat sesatkan dia, ya. Tetapi mengambil jalan bersangka baik dulu dan mentakwilkan kalam-kalamnya kepada kalam yang boleh difahami menurut akidah yang betul, menurut fahaman yang benar. Tak cepat sesatkan. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak cepat sesatkan orang, tak cepat kufurkan orang, ya. Kalau orang itu ekstrim, dia tengok orang baca Yasin malam Jumaat ni, kata ini budaya Hindu. Buat tahlil arwah, ini budaya Hindu Buddha. Ekstrim lah. Sebab mengatakan kepada orang yang membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah sebagai budaya Hindu Buddha, ekstrim lah. Ekstrim. Orang yang mengadakan maulid untuk menyambut kegembiraan di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tiru orang Kristian ni, bergembira di atas birthday of Jesus. Ini ekstrim. Ahlus Sunnah wal Jamaah tak ambil pendekatan seperti ini. Orang buat baik, orang buat amal soleh, orang buat perkara-perkara yang tidak bercanggah dengan syariat, bahkan ini adalah sesuatu yang dipandang baik oleh para ulama, maka ia sebenarnya sunnah. Sesuatu yang dipandang baik oleh para ulama, ia pada erti kata yang sebenar adalah sunnah, perkara yang baik. Tapi kalau pihak itu dia mengalami pemikiran yang ekstrim, dia kata ini kufur, ini bid'ah, ini sesat. Orang baca Yasin malam Jumaat, sesat. Orang baca talqin di kubur, sesat. Orang belajar ilmu tasawuf, sesat. Wah, beramal baik, melakukan amal soleh, melakukan taqarrub, kok dipanggil sesat? Waduh, ini ekstrim. Ekstrim. Ini memang ekstrim. Dan tidak pula longgar. Tak pula longgar. Tak apalah, nak sembahyang pun sembahyang, tak sembahyang pun tak apa. Yang penting hati ingat Allah. Longgar. Longgar pula, ya. Longgar ni macam liberal lah. Orang-orang liberal, orang-orang sekular, ya. Kami Muslim pro, kami Muslim proaktif, proaktif Muslim. Tapi longgar pula dengan LGBT, tak apa, kita kena, ini hak asasi manusia, kita kena layan kehendak orang-orang yang mempunyai kecenderungan jantina, walaupun dia dilahirkan perempuan, biar dia jadi lelaki, ini hak asasi. Longgar pula. Ini tidak, pendekatan longgar ni bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dia ada prinsip yang dipegang, dan masa yang sama tidak ekstrim, tak cepat menghukum, dan tidak pula terlalu longgar. Itu kalau kita nak tahu manhaj kesederhanaan ni, kita kena tengok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Majoriti ulama kita ni yang mana berpegang antara 4 mazhab, sama ada Maliki, Hanafi, Hanbali atau Syafi'i. Tempat kita ni Syafi'i. Daripada segi akidah ada 2 aliran, iaitu sama ada aliran Maturidiyah dan juga Asy'ariyah. Dan kita di sini di Nusantara, daripada segi akidah, metod penyusunan ilmu tersebut kita faham mengikut apa yang telah disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, maka kita Asy'ariyah. Dan daripada segi tasawuf, nama Ahlus Sunnah wal Jamaah mesti dilengkapkan dengan tasawuf. Sebab itu adalah aspek al-ihsan, penyempurnaan Ahlus Sunnah wal Jamaah apabila sempurna iman, Islam dan ihsan. Daripada segi tasawuf, kita mengikuti jalan Imam Junaid Al-Baghdadi,
Imam Al-Ghazali, Imam Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad, dan juga lain-lain. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Ini panutan kita, ikutan kita dalam ilmu tasawuf. Aliran kita biasanya semuanya menerusi mereka, ya. Kalau pihak yang ekstrim, dia kata Imam Ghazali sesat, Imam Junaid Baghdadi pun sesat, Imam Alawi Al-Haddad, ini para habaib, ini ulama habaib tarim, dan semua sesat. Ekstrim. Lebih ekstrim dia kata ini penyembah kubur, ya, kuburiyun dan sebagainya. Ini ekstrim. Itu bukan mudah melabelkan. Ini bukan pendekatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dia mesti berserta dengan adab dan juga akhlak yang mulia, ya, dalam memperjuangkan kebenaran, dalam menegakkan hak. Sikap yang sebenar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bukan dengan cara yang keras, bukan dengan cara yang kasar, bukan dengan cara yang biadab, tetapi dengan penuh adab, akhlak dan adab. Inilah kesederhanaan, inilah kesederhanaan. Kesederhanaan ni dia bukan 50-50. Maksudnya dia berada pada tingkatan dan tahap yang tepat pada tempatnya, ya. Maksudnya sesuatu yang tak terlalu ekstrim, sesuatu yang tidak terlalu longgar, bermakna dia berada pada tempatnya, ya. Saya kalau bawa kereta tu, meter temperature engine tu kan, kesederhanaan dia tu adalah pada dia tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk, ya. Tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk. Itu kesederhanaan dia yang tepat untuk enjin. Selagi mana saya tengok dia berada pada tahap di pertengahan yang tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk, maka itu tempat yang tepat. Baik. Itu ketinggian Rasulullah tadi, sederhana, tak terlalu tinggi lampai dan tidak terlalu pendek. Kulitnya tidak terlalu putih pucat. Putih pucat ni macam albino. Juga tidak sawo matang, tidak gelap coklat. Sawo matang ni coklat gelap, ya. Saya sawo matang tak? Sawo matang lebih gelap, ya. Dia lebih gelap sikit, ya. Saya cerah sikit daripada sawo matang. Kuning. Tapi saya suka dokong. Okey. Sawo matang ni warna dia coklat gelap, dia nak macam nak gelap sikit. Ya. Ya. Kulit orang Melayu, sawo matang, kulit sawo. Dia Rasulullah tak terlalu coklat gelap dan dia bukan terlalu gelap pun. Sawo matang ni tak terlalu gelap, dia coklat, dia macam coklat gelap sikit. Coklat nak mengarah ke gelap. Dan tidak pula terlalu putih pucat macam albino, tapi berada di pertengahan. Dalam hadis yang lain kita dapat tahu baginda kulitnya cerah bercampur kemerahan. Ini memang tahap keindahan yang tertinggi untuk warna kulit. Cerah yang bercampur dengan merah-merah cherry gitu. Cantiklah Nabi SAW ni, memang cantiklah. Warna kulit ni memang cantik. Rambutnya tidak terlalu kerinting dan tidak juga terlalu lurus kaku, ya. Maksudnya dalam hadis yang lain bagi tahu rambut baginda itu berombak ikal mayang. Memang cantiklah, memang cantik rambut Rasulullah SAW ni. Tambah macho lah, rambut yang berikal mayang. Baginda ni memang sentiasa berambut panjang, rambut pula berombak. Subhanallah, sudah tentu indah. Indah Rasulullah SAW rambut panjang seperti itu. Dulu waktu saya kecil, saya peminat Michael Jackson. Saya suka tengok rambut.
Rambut dia kerinting tapi rambut dia panjang, cantik. Lepas tu adalah superstar yang rambut panjang ni. Waktu kecil saya minat lah. Oh, handsome. Rambut panjang. Lepas tu kalau berombak, dia lagi cantik daripada lurus saja. Ya. Sudah tentu Rasulullah SAW adalah orang yang paling tampan sekali, dengan rambut panjang yang berikal mayang berombak itu. Subhanallah. Baik, rupa paras tadi itu pun dah menunjukkan kesederhanaan. Rupa paras itu saja. Ini baru satu contoh. Sebenarnya banyak lagi. Sepanjang pengajian Syamat ini saya akan terangkan setiap rupa paras itu dan apakah kaitan dengan ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Contohnya, baginda membawa kita kepada cahaya, kan? Cahaya agama ni cahaya. Rasulullah membawa cahaya hidayah, Rasulullah membawa cahaya petunjuk, Rasulullah membawa cahaya Quran, kan? Baginda menunjuk kepada cahaya. Yang sebenarnya baginda SAW itu adalah sendiri cahaya. Itu nanti kita akan lalui hadis bagaimana para sahabat nampak cahaya yang ada pada fizikal Rasulullah SAW itu, ya. Nur. Beliau diutus oleh Allah menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Ya, betul. Dimasyhurkan di muka bumi ini, dimasyhurkan menjadi Nabi ketika umur 40 tahun. Maksudnya, apa maksud dimasyhurkan? Maksudnya mula menerima wahyu ketika umur 40 tahun di Gua Hira. Gua Hira di Jabal Nur di Mekah itu. Saya sebut dimasyhurkan di muka bumi ini kerana Rasulullah sudah pun menjadi Nabi sebelum Nabi Adam tercipta lagi. Iaitu roh Nabi SAW itu sudah pun diangkat menjadi Nabi. Roh Nabi SAW. Sebab sebelum kita ni semua pun wujud di alam dunia ni, roh kita dah wujud, betul? Sebelum jasad jasmani kita ni. Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh mengatakan bahawa ulama bersepakat bahawa roh manusia telah wujud sebelum jasad manusia wujud di alam dunia ni. Ya, jadi roh kita semua sudah ada di alam roh. Dan di alam roh itu, roh yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah riwayat hadis menyebutkan bahawa kuntu awwalan nabiyyina khalqan wa akhiruhum ba'tha. Aku adalah Nabi yang pertama sekali diciptakan tetapi yang terakhir diutuskan. Ya. Apa maksud yang pertama diciptakan? Iaitu daripada segi roh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada segi jasad baginda itu ditundakan, diakhirkan, dipenghujungkan menjadi keturunan Nabi Adam alaihissalam. Itu daripada segi jasad. Tapi daripada segi roh baginda SAW, roh baginda lebih awal daripada roh-roh yang lain semua. Bahkan lebih awal daripada langit dan bumi, lebih awal daripada penciptaan syurga dan neraka. Roh Nabi SAW lebih awal daripada penciptaan arsy dan kursi. Sudah tentulah kekasih Allah SWT mendapat dan selayaknya menduduki tempat yang pertama dalam kewujudan. Sebab tempat yang pertama ini melambangkan kemuliaan. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan baginda pada tempat yang pertama pada setiap keadaan. Kalau kita baca hadis, kita akan jumpa nanti di hari akhirat, manusia yang pertama dibangkitkan Rasulullah. Orang yang boleh berbicara dengan Allah pertama sekali adalah Rasulullah. Orang yang mula-mula diizinkan memberi syafaat kepada manusia adalah Rasulullah. Orang yang mula melintas titian sirat, Rasulullah. Orang yang mula masuk ke dalam syurga, Rasulullah. Jadi yang pertama ni melambangkan kemuliaan. Jadi sudah tentulah dalam hal kewujudan, yang mana kewujudan adalah suatu kemuliaan, kita tidak rela untuk memberikan kepada sesiapa kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama tidak rela untuk ada makhluk lain yang lebih pertama berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka secara muktamad, ya, saya baca kitab-kitab,
jumpa banyak pendapat para ulama berdasarkan penelitian mereka kepada keseluruhan nas yang ada dalam Quran, dalam hadis. Mereka dapat menyimpulkan satu kesimpulan yang muktamad bahawa ciptaan pertama secara mutlak adalah roh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana roh itu adalah berunsur cahaya, maka kadang-kadang dipanggil sebagai nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab tu dalam hadis berkenaan dengan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah melalui perkumpulan sekelompok malaikat, malaikat memberi salam kepada baginda dengan ucapan assalamu alayka ya awwal. Salam sejahtera ke atas kamu wahai yang pertama, yang awal. Maka saya baca syarahan daripada muhaddisin, ulama hadis, apa yang mereka syarahkan kenapa para malaikat panggil Rasulullah ada awal. Antaranya syarahan yang diberikan oleh ulama besar hadis, iaitu Mulla Ali Qari rahimahullah. Beliau mengatakan dipanggil awal bagi Rasulullah kerana baginda adalah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ciptaan-ciptaan yang lain. Dalam hadis Tirmizi, Sayyidina Abu Hurairah dan juga hadis sahabat yang lain juga bertanya pada Rasulullah, mata kunta nabiyan, bila kamu mula menjadi nabi? Ya Rasulullah. Hadis Tirmizi. Ini Imam Tirmizi, beliau ada kitab yang lain bernama Sahih Tirmizi, yang dikumpulkan hadis-hadis sahih di dalamnya. Maka Rasulullah SAW menjawab, aku telah pun menjadi Nabi tatkala Adam di antara roh dan jasad. Maka ulama memahamkan kepada kita, mensyarahkan hadis ini, apa maksud aku telah menjadi Nabi sejak Adam masih di antara roh dan jasad. Bermakna bermakna Nabi Adam AS belum tercipta lagi, Nabi SAW sudah pun wujud sebagai Nabi, rohnya telah pun diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi Nabi. Maksudnya Rasulullah ni adalah Nabi untuk alam ni keseluruhannya. Sebab tu Rasulullah rahmatan lil alamin, rahmat buat sekalian alam. Jadi yang umur 40 tahun itu hanyalah kemasyhuran di muka bumi. Sedangkan kenabian Rasulullah sudah pun berlaku sejak langit dan bumi belum tercipta lagi. Beliau menetap di Mekah sebagai Rasul selama 10 tahun. Ini digenapkan daripada 13 tahun. Kerana baginda di Mekah 13 tahun, dibundarkan jadi 10. Dan di Madinah juga 10 tahun, juga dibundarkan daripada 11. Kerana baginda berada di Madinah 11 tahun, digenapkan 10. Beliau diwafatkan oleh Allah dalam usia 60 tahun, dibundarkan daripada 63 tahun. Kerana Rasulullah wafat umur 63. Hadis ni sebut 60. Jadi kita nampaklah sistem hadis ni, Anas bin Malik semua bundar-bundarkan saja. Bundar-bundarkan, nak mudahkan percakapan. Dalam keadaan tidak sampai 20 helai uban, ni pun dibundarkan daripada belasan uban. Kerana riwayat memang berbeza-beza berkenaan dengan uban Rasulullah, tapi semuanya belas-belas. Ada kata 14, 15, 16, 17. Tak ada sampai 20. Paling banyak pun itulah 17, 18. Mungkin Sayyidina Anas beliau bundarkan daripada 17, 18 uban itu menjadi 20 uban. Jadi genap yang terdapat di kepala dan janggutnya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh helaian uban dicampurkan semua yang berada di kawasan kepala dan janggut Rasulullah SAW tidak melebihi 20 helai uban. Tidak melebihi 20 helai uban. Di sini Anaslah kira berapa ubannya, supaya ilmu itu dapat ditransmitkan kepada generasi setelahnya. Bermakna sahabat faham apa yang ada pada diri Rasulullah itu pun ilmu. Itu pun suatu ilmu yang perlu direkodkan dan perlu disampaikan. Dan kita terhutang budi kepada para sahabat yang sangat memahami hal ini. Kalau tidak, kita hanya tahu tentang ibadah haji, puasa, solat saja. Itu pun Alhamdulillah, ya. Tapi kita pun nak kenal siapa pembawa syariat tu, siapa yang mengajarkan kita solat, puasa, zakat, haji itu. Jadi kita berterima kasih kepada para sahabat kerana sangat memahami hal ini, supaya kita dapat bayangkan Rasulullah SAW itu maksudnya hidupnya
kepalanya dan janggutnya itu majoritinya adalah berambut hitam. Hatta menjelang kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak melebihi 20 helai uban. Campur-campur semua yang ada pada janggut dan kepala, tak lebih daripada 20 helai uban. Ini bermakna Rasulullah wafat pada usia 63 tahun dalam keadaan seperti orang muda lah, ya. Saya yang umur 40 ni, bahagian sideburn saja sudah 100 uban. Ya. Ketika ibu bapa kita meninggal, berapa uban? Ya. Ada yang sempat kira tak? Tak sempat kira. Dalam sejarah manusia, tidak ada sesiapa pun yang ubannya direkodkan. Tokoh-tokoh besar mana pun di dunia barat, dunia timur, dunia utara dan selatan, kita tak pernah tahu. Contoh tokoh besar Aristotle, berapa uban dia? Socrates, Plato. Tokoh yang lain seperti Shakespeare, ya. Alexander Graham Bell, Michael Faraday, Washington, Abraham Lincoln. Siapa tokoh-tokoh barat yang kita kenal lagi? Michelangelo, kan? Ini tokoh-tokoh barat, kan? Galileo, Copernicus, Newton, Isaac Newton. Berapa uban mereka? Albert Einstein, berapa uban? Siapa pernah merekodkan mana-mana tokoh besar dalam sejarah manusia, helaian uban mereka? Begitu terperincinya bagaimana Rasulullah direkodkan, didatakan. Kita berterima kasih kepada sahabat kerana memahami hal ini. Kita dapat tahu berapa helaian uban pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It is an honor to us to know how many white hair on the hair of Rasulullah, on the head of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his beard. It is an honor. Kita tak pernah tahu tokoh-tokoh yang lain punya pasal uban, tapi kita dapat tahu tentang uban Rasulullah. Ini ilmu yang merupakan cahaya untuk kita. Uban tu dah memang cahaya. Ilmu tu sendiri, data itu sendiri cahaya untuk kita, ya. Baik, hadis yang berikutnya juga daripada Anas bin Malik. Kerana Anas bin Malik ini, beliau sejak umur 10 tahun berkhidmat dengan Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Sayyidina Anas ni asal Madinah. Jadi bila Rasulullah pindah saja di Madinah, ibu kepada Anas ni kata, "Ya Rasulullah, jadikan anak saya sebagai pembantu." Jadi daripada umur 10 tahun sampai Rasulullah wafat, sepanjang di Madinah beliau menjadi pengurus, menguruskan urusan domestik Rasulullah SAW. Pergi kedai, beli barang, pergi pasar, panggil orang, jemput orang, sediakan makanan. Sayyidina Anas bin Malik adalah khadam Rasulullah SAW. Jadi beliau banyak tahu tentang Rasulullah. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabba'atan laisa bit-tawil wala bil-qasir, hasan al-jismi wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin, asmar al-lawn, idza mashat yatakaffa." Rasulullah SAW adalah orang yang mempunyai tubuh yang sedang, ini sederhana, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Bentuk tubuhnya bagus, maksudnya proportion badan Rasulullah ni cantik. Badan bagi seorang lelaki fit, dia punya outfit ataupun dia punya appearance, dia punya proportion setiap daripada bentuk badan Rasulullah tu cantik, maksudnya kena seimbang. Saiz kepalanya dengan dia, saiz bahunya dengan saiz perut dengan dadanya, kena cantik. Itu maksudnya hasan al-jism. Dan juga kulitnya cantik. Rambutnya tidak terlalu kerinting dan tidak terlalu lurus. Warna kulit beliau coklat. Coklat di sini bukan coklat gelap, maksudnya coklat yang cerah,
cerah, ya. Jika berjalan, pergerakannya condong ke hadapan. Baginda kalau berjalan, dia agak condong. Nanti bahagian jalan nanti kita ada hadis yang lain lagi. Hadis yang berikutnya, Al-Bara' bin Azib berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'id ma bainal mankibain azimal jammah ila syahmati udhunaih alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Ini hadis yang ketiga, ya. Rasulullah SAW merupakan seorang lelaki yang bertubuh sederhana, yakni tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jarak antara kedua-dua bahunya lebar, yakni bahunya bidang, bahu bidang, ya. Seorang lelaki ini apabila bahunya bidang, dia nampak sasa, sedap, tengok mata sedap. Seorang lelaki apabila bahunya bidang, dia nampak terselah kejantanan dia, terselah kemacuan dia, ya. Apabila bahu bidang, bahu Rasulullah bidang. Rambutnya lebat, terurai ke bahu sampai ke telinga. Baginda mempunyai rambut yang lebat dan ini terurai, maksudnya terlepas ke bawah sampai mencecah kepada cuping telinganya. Apabila beliau memakai pakaian berwarna merah, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih tampan daripadanya. Merah ni merah yang warna apa, nak ke arah merun begitu. Ini orang-orang ulama-ulama keturunan Rasulullah daripada Mesir selalu pakai warna merah. Ulama Mesir kalau pakai syal merah dengan kopiah merah memang cantik. Dan sahabat kata kalau Rasulullah pakai merah memang nampak cantik, kena, ya. Sebab tu kalau ada majlis-majlis maulid di Mesir ni, tokoh-tokoh ulama Mesir besar seperti Syekh Ali Jumaah, Dr. Yusri, dan lain-lain ulama yang hebat, mereka suka berpakaian merah, kerana mereka tahu. Dan merah mereka kita dapat faham, merahnya merah nak ke merun gitu, memang cantik. Kalau lelaki pakai nampak cantik, merah yang ke arah merun. Al-Bara' bin Azib berkata, hadis yang keempat, aku tidak pernah ma ra'aitu min dhi limmatin fi hullati hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run yadribu mankibahi ba'id ma bainal mankibain lam yakun bil qasir wala bit tawil. Aku tidak pernah melihat orang yang memiliki rambut yang menyentuh sehingga bawah telinga, yakni antara cuping telinga dan bahu, dengan memakai pakaian berwarna merah yang lebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada ketika rambut Rasulullah sampai ke cuping telinga dan ada ketika nak mencecah ke bahu. Beliau memiliki rambut yang mencecah kedua-dua bahunya, kedua-dua belah bahu beliau bidang luas, ya, antara satu hujung bahu dengan bahu yang lain luas. Beliau bukanlah seorang yang terlalu rendah dan juga terlalu tinggi lampai. Hadis yang kelima, Sayyidina Ali bin Abi Talib berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawil wala bil qasir syasnud kalfain wal qadamain dakhmul ra'si dakhmul karadis tawilul masrubah idza masya yatakaffu an ka'annama in hatta min sababin lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Rasulullah SAW tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, telapak tangan dan kakinya terasa tebal dagingnya namun lembut. Tebal tapi lembut, ya. Dan hadis yang lain kita dapat tahu lembut itu lebih lembut daripada sutera. Orang yang salam tangan Rasulullah dapat merasakan tangannya berdaging, menunjukkan kekuatan tangan baginda, tetapi lembut. Dia punya permukaan tapak tangan Rasulullah ni bila bersalam tu terasa lebih lembut daripada sutera, ya. Saya pernah salam habaib yang memang lembut, yang lembut.
Salam dia tak kasar, dia jadi lembut. Jadi dapat bayangkan Rasulullah tu lebih lembut daripada sutera. Kepalanya besar, cantiklah sebab bidangnya luas. Bidangnya bahunya bidang. Bahunya bidang. Jadi saiz kepalanya yang besar sesuai dengan saiz bidangnya bahu tersebut. Tulang sendinya besar, tulang sendi, siku, lutut, sendi-sendi. Apabila bulu yang tumbuh di dada sehingga pusatnya lebat, di tengah dada sampai ke pusat ada line. Dikatakan itu tempat Jibril alaihissalam mengeluarkan jantung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibasuh dalam air Zam-Zam. Berlaku 4 kali dalam hidup Rasulullah. Dipanggil pembelahan, dikeluarkan hati. Hati itu maksudnya jantung, ya. Di tempat itu, di tempat tutupan itu tumbuh rambut, tumbuh rambut di situ. Apabila beliau berjalan, pergerakannya condong ke hadapan seolah-olah sedang turun ke tempat yang rendah. Tidak pernah aku lihat orang yang setanding dengan beliau sama ada sebelum beliau wafat maupun selepas beliau meninggal dunia. Hadis yang ke-6 adalah seperti laporan di atas, tetapi dengan perawi yang berbeza, ya. Hadis yang ke-7, Ali bin Abi Talib menceritakan mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya baca terjemahan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Beliau bertubuh sederhana dalam kalangan kaumnya. Rambutnya tidak terlalu kerinting bergulung dan tidak terlalu juga lurus kaku, melainkan ikal beralun. Badannya tidak gemuk. Dalam riwayat yang lain, badan baginda tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus kerengking, tapi sederhana. Saiz badan Rasulullah. Bentuk wajahnya tidak bulat dan pula tidak terlalu lonjong, tetapi bujur telur. Raut wajah pun sederhana, tak terlalu bulat, tak terlalu lonjong, tapi cantik, sederhana yang cantik, ya. Bujur telur. Maksudnya dengan saiz kepala baginda dengan bujur telur, maksudnya begitu tampanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa Melayu kita panggil bujur sirih, bujur sirih, kalau bahasa Melayu. Orang Indonesia bujur telur. Bujur sirih itu apa? Dia melambangkan kecantikan, kan? Orang yang mempunyai raut wajah bujur sirih melambangkan kecantikan. Okey. Kulitnya putih kemerah-merahan. That's the answer. Tu dia bagi details lagi hadis ni, details lagi. Putih kemerah-merahan maksudnya baginda berkulit cerah, dia bercampur kemerah-merahan. Saya kalau jumpa orang Arab yang putih kemerahan ni memang cantik orangnya. Macam Habib Ali Jufri. Habib Ali Jufri salah seorang ulama keturunan Rasulullah, ya. Putih cerah campur kemerahan. Tak puas tengok, ya, tak puas tengok. Ada merah-merah, dah lah cerah, merah-merah pula. Cantiknya, ya Allah. Matanya hitam pekat. Mata hitam baginda SAW pekat kehitamannya. Dan bulu matanya lentik. Bulu mata baginda agak panjang dan lentik. Tulang sendinya gagah, sebab besar jadi gagah tulang sendinya. Bahunya bidang. Badannya bersih daripada bulu dan rambut. Ini tak, baginda tak macam orang Arab biasalah. Orang Arab ni berbulu, dada berbulu, dengan tangan, lengan berbulu semua, dengan kadang-kadang dengan sampai leher berbulu. Rasulullah bukan jenis macam tu. Rasulullah kebanyakannya lebih nampak warna kulit.
Bulunya mungkin macam orang Melayu lah, jarang-jarang begitu. Lebih nampak warna kulit Rasulullah SAW. Dia tak tebal-tebal. Bulu roma Rasul tak tebal-tebal, nipis-nipis. Tetapi beliau mempunyai bulu yang lebat memanjang dari dada sampai pusat. Itu saya kata tempat pembelahan dada Rasulullah oleh Jibril alaihissalam. Tempat katupan tu, tempat katupan daripada dada sini sampai ke pusat. Telapak tangan dan kaki bagi dia terasa tebal sebab berdaging. Apabila Rasulullah SAW berjalan, pergerakannya kelihatan tegap. Kakinya diangkat dengan kekuatan. Dia macam inilah orang askar kan, kalau berkawat kan nampak tegap kan, diangkat satu persatu kakinya. Baginda SAW seolah-olah macam itulah, tapi taklah macam betul-betul berkawat macam tu, tapi baginda seakan-akan seperti itu, seakan-akan seperti seorang askar yang sedang berjalan dengan tegap. Dan baginda apabila angkat dengan penuh wibawa, dengan penuh kemas, dengan penuh mantap, dan diletakkan dengan mantap. Pergerakannya kelihatan tegap, yakni kakinya diangkat dengan kekuatan, seolah-olah beliau sedang turun di lereng yang curam. Sebab orang yang turun dari curam, dia kena betul-betul hati-hati letak kaki dia, angkat di mana, nak letak di mana, kalau tak boleh tergolek. Apabila beliau berpaling, kedua-dua bahunya berpaling serentak. Apabila beliau berpaling kepala, maksudnya kalau orang nak bercakap dari sana, baginda tak berpaling macam ni, baginda akan seluruh badannya. Kalau ada orang nak bercakap daripada sana, baginda akan palingkan semua badan menghadap ke orang tersebut dan bercakap dengannya. Di antara kedua-dua bahunya terdapat khatamun nubuwah, ada seperti benjolan daging, mohor kenabian. Itu ada bab khusus nanti. Bab khusus tu tak salah saya pada bab yang kedua. Bab yang kedua. Bab kedua berkenaan dengan nanti kita bincang apa ada belakang badan Rasulullah SAW, iaitu tanda kenabian bagi para nabi. Rasulullah SAW merupakan seorang manusia yang hatinya paling pemurah. Rasulullah tidak pernah berkeluh kesah atas sikap tidak bertimbang rasa dan penyiksaan oleh kaumnya. Beliau adalah orang yang kata-katanya paling jujur. Apa maksud kata-katanya paling jujur ni? Saya nak terjemah daripada bahasa Arab terus, sebab saya tak anggap terjemahan ini tepat untuk memanai wording dalam bahasa Arabnya. Jadi kita tengok bahasa Arab. Ajwadun nasi sadran wa asdaqun nasi lahjatan. Itu terjemahan dia. Nak buat terjemah wa asdaqun nasi lahjatan. Dia terjemahkan adalah orang kata-katanya paling jujur. Tetapi sebenarnya wording hadis ni Sayyidina Ali tak sebut tentang perkataan, tetapi intonasi. Lahjah dalam bahasa Arab bukan perkataan, tapi intonasi suara Rasulullah. Intonasi suara, nada suara, nada suara. Baginda ini melambangkan kejujuran dan kebenaran. Sebab ada orang, dia punya lenggok suara intonasi pun macam temberang dia ni, orang kelentung, nada suara pun. Tapi orang yang dengar intonasi suara Rasulullah pasti akan menyangka bahawa ini adalah orang yang benar. Intonasi baginda mempunyai suatu nada, suatu intonasi suara, suatu bentuk suara yang mendengar sahaja sudah tahu ini bukan kaki kelentung, bukan kaki temberang, bukan kaki penipu. Ini orang yang benar. Dan iya, kadang-kadang kalau kita bergaul dengan para ulama, para habaib, percakapan mereka, intonasi saja dah kita menyangka bahawa orang ini adalah orang yang baik, orang yang hatinya lembut. Dengan nada suara kita dapat tangkap, kita dapat sense, kan? Kita dapat sense. Begitulah Rasulullah mempunyai intonasi yang dengar saja tahu ni ini bukan penipu.
Bahkan dalam hadis yang lain bukan saja intonasi suara, tapi raut wajah Rasulullah. Siapa yang tengok tahu ini bukan wajah orang temberang, ini bukan wajah orang penipu, bukan pendusta. Ini wajah orang yang benar. Macam seorang sahabat, dia orang Yahudi. Bila Rasulullah sampai Madinah, dia cepat meluru, tinggalkan kebun dia, terus jumpa Rasulullah. Dia kata, pertama kali aku lihat saja, for the first time, my first impression from the countenance of Rasulullah, daripada raut wajah Rasulullah SAW, daripada air muka Rasulullah, aku tahu ini bukan wajah orang yang temberang, orang yang penipu. Aku tahu ini wajah seorang yang benar. Raut wajah ini mesti pemiliknya pemilik orang yang benar. Maka aku beriman dengan Rasulullah SAW. Maka tuan-tuan dan puan-puan, baginda mengajarkan ajaran yang kebenaran kepada kita. Baginda mengajar kita kebenaran. Kebenaran itu benar-benar it has been embodied on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benda itu betul-betul the embodiment of truth has been embodied on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kebenaran tu real, memang wajahnya melambangkan kebenaran, intonasi suaranya melambangkan kebenaran. That's what I mean. Daripada awal tadi saya kata, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dia tak terpisah daripada jati diri dan identiti Rasulullah SAW. Now you got that? Dan sepanjang syama'il ini kita akan melihat bagaimana keserasian yang terbentuk antara ajaran Nabi dan ciri-ciri yang dimiliki oleh Nabi SAW. Ya. Manusia yang perangainya paling lembut, kita sambung. Manusia yang perangainya paling lembut dan paling ramah dalam pergaulan. Baginda orang yang ramah, orang yang mesra, orang yang happy go lucky. Mudah ngam, mudah kancing dengan orang. Sesiapa yang melihatnya buat pertama kali pasti menaruh hormat dan segan kepadanya. Ini pun saya nak baca daripada bahasa Arab, baru syok. Ada terjemahan yang saya lebih suka terjemahan saya, sebab dia lebih tepat. Man ra'ahu badihatan habahu, barang siapa yang melihatnya secara spontan, badihatan, secara spontan, secara mendadak, secara tiba-tiba, habahu, pasti seseorang itu akan merasa gerun dengan Rasulullah SAW, akan terasa haibah. Ini disebabkan aura yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Aura, baginda memiliki sebuah aura yang orang melihat saja tambah terus rasa gerun yang penuh dengan kehormatan dan takzim pada Nabi SAW. Baginda ada aura tersebut. Untuk yang pertama sekali, dia akan rasa gerun. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Okay, saya baca balik terjemahan. Siapa yang berkenalan dengan beliau tentu nanti akan mencintainya. Maksudnya apabila dah mula mengenal Rasulullah, dan mula berbicara, dan mula berborak, bersembang, akan cepat jatuh cinta dengan Nabi SAW. Ini memang berlaku, ya. Orang-orang delegasi daripada luar, kalau jumpa Rasulullah pertama kali memang macam menggigil. Nanti Rasulullah yang kena pujuk. Relax, aku hanyalah manusia biasa, aku anak kepada orang yang keringkan daging. Baginda cuba nak redakan. Biasa dia berlaku pada delegasi luar yang pertama sekali nampak Rasulullah, aura Rasulullah terlalu kuat, mereka tak dapat tanggung dan mereka akan menggigil, menggeletar. Dan baginda akan pujuk. Ini kelebihan baginda akan tenangkan, baginda akan tunjukkan yang baginda ni manusia, baginda manusia biasa, saya biasa, anak orang biasa. Sebenarnya Rasul bukan biasa, manusia baginda luar biasa, tapi Rasul nak pujuk delegasi ni terketawa depan Rasulullah. Tak kena, sebut tak kena depan Rasulullah. Nanti bila Rasulullah cakap terus jadi ngam, kamcing. Barulah mereka cinta. Sampai delegasi ni masuk Islam. Banyak delegasi masuk Islam sebab tertawan dengan Rasulullah, tertambat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menceritakan sifat Rasulullah tentunya akan berkata, belum pernah aku melihat seseorang yang setanding dengan baginda, sama ada sebelum kelahirannya ataupun sesudah meninggal dunia. Wallahu alam. Sampai di situ. Hadis yang ke-8 adalah hadis yang panjang, tapi seronok untuk mempelajarinya. Hadis ke-8 ini hadis yang panjang, kerana
yang menceritakan adalah pakar menceritakan sifat, iaitu anak Siti Khadijah yang merupakan anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan bertambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah Taala gabungkan kita dengan baginda. Moga Allah kurniakan kita syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Moga dengan keberkatan baginda Allah kurniakan kita husnul khatimah dan jauhkan kita daripada su'ul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallahi bihamdi, subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.